Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur, dan malam ini kita terus menelusuri, meneliti dan mengikuti apakah sesi yang terjadi selepas PRU13 dan banyak sesi-sesi kelompok kecil, besar maupun diskusi massa bercakap tentang trend dan pola pengundian pada PRU13 dan bukan hanya pada orang politik tetapi juga oleh orang biasa kerana kini fokusnya banyak ke arah siapa menyokong siapa dan apa maksudnya itu, dan bila itu dimangkitkan dalam kelompok yang besar seperti satu kelompok etnik, ia menimbulkan lebih meriah lagi perbualan terutamanya di laman-laman media sosial. Dalam konteks ini malam ini, agenda Awani ingin menyoroti dimensi etnik dan penyatuan nasional pasca Pilihan Raya Umum ke-13, dan kita tahu malam ini juga di Kelana Jaya berlangsungnya satu perhimpunan membicarakan juga tentang putusan PRU13. Tetapi dalam rayuan kepada rasional, diskusi malam ini di agenda Awani ingin melihat pada walaupun kita melihat kepada dimensi etnik, mungkinkah sebenarnya ada pelbagai lagi dimensi yang perlu kita perhatikan terhadap pola pengundian dan juga keputusan PRU13 itu sendiri. Ini kerana lapisan kemajmukan masyarakat yang kita ada tidak hanya mungkin membenarkan kita hanya melihat satu dimensi dalam apa jua yang berlaku di negara ini. Dalam konteks itu, saya ingin terus ke talian sebentar lagi bersama dengan saudara William Ng. Beliau adalah Presiden Enterprise Asia dan selalu menulis di akhbar sama ada dalam talian dan sebaliknya untuk bercakap tentang tulisan beliau yang memberkatakan tentang realiti baru politik pasca PRU13. Tetapi mungkin sebelum itu elok jika kita mendapatkan garapan intelektual tentang apa maksudnya dan bagaimana dimensi etniknya, kerana ia suatu kumpulan etnik beralih pengundian dan ayunan sokongannya dengan begitu besar terhadap suatu pakatan. Tetapi adakah itu satu jawapan sahaja ataupun dimensi etnik itu juga didorong oleh liputan dimensi urbanisasi, liputan dimensi keintelektualan yang semakin meninggi ataupun kesedaran yang semakin meninggi tentang hak dan sebagainya. Oleh itu saya ingin terus bersama dengan Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Pensyarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ataupun ATMA UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat malam Prof. Ya, selamat malam. Ya. Prof, pelbagai perkara, pelbagai diskusi hangat ataupun tidak sudah pun banyak diperkatakan tentang aspek etnik dan trend pengundian etnik pada Pilihan Raya Umum ke-13. Dan ini menyaksikan terusnya, dan itu boleh pun dijangka kerana selepas diwawarkan perkara seperti itu, tentunya sambutan di kalangan rakyat biasa itu pelbagai mengikut kelompok masing-masing. Tetapi untuk berundur dua langkah ke belakang, saya ingin mendapatkan pandangan intelektual, pandangan garapan akademia tentang bagaimana Prof melihat aspek dan dimensi etnik dan pola pengundian PRU13, kerana tidak mungkin ia hanya boleh dibincangkan hanya menerusi elemen etnik. Ya, saya kira yang penting di sini ialah hubungan etnik kita tidak pernah berada pada tahap perpaduan yang sebenarnya semenjak kita merdeka lagi. Yang ada pihak-pihak yang mengistilahkannya sebagai pautan sosial ataupun dalam bahasa Inggeris social cohesion. Okay. Dan bagi saya kira tahap itu lebih teruk lagi lah. Ia hanya pada tahap just a position, iaitu wujud sebelah menyebelah, kelihatan seolah-olah kuat tetapi hakikatnya tidak. Jadi yang di negara kita ni belum berlaku konflik terbuka saja. Jadi polarisasi ini bagi saya sudah wujud lama dah. The writings have been on the wall. Tapi apabila ia dimanifestasikan dalam bentuk pengundian yang dipolarisasikan dan hampir-hampir meruntuhkan sebuah parti lain, baru, dan itu berlaku di depan mata Perdana Menteri, baru rakyat dan Perdana Menteri tersentak besar dan terkejut. Sebenarnya benda itu sudah lama wujud.
polarisasi Okey. ini. Prof, tapi ada juga yang melihatnya sebagai ia data menunjukkan ada peningkatan sokongan satu kumpulan etnik terhadap satu kumpulan. Tetapi adakah sebabnya hanya kerana seseorang pengundi itu, etniknya itu, ataupun ada sebab-sebab lain? Ada sebab pendidikan, ada sebab kelas ekonomi, ada sebab kerana mereka berada dalam ekosistem bandar. Bagaimana pandangan Prof? Yang di bandar tu saya boleh setujulah. Tetapi untuk orang Cina ni saya kira ialah orang bertanya apa lagi yang dikendaki oleh orang Cina segala-galanya diberikan terutama kepada pendidikan vernakular. Tetapi saya kira kita memberi rawatan yang tidak betul. Okay. Sebenarnya orang Cina ini yang tidak puas hati dari dulu sampai sekarang ialah keadilan sosial itu yang kadang-kadang secara kasarnya diberi nama rasisme ataupun diskriminasi ras itu. Saya kira itu kita kurang bincang dan kita kurang ketanangi dan kita selalu kata itu persepsi, itu persepsi. Dan kita harus melihat kembali apa makna persepsi sebenarnya. Persepsi tidak selalunya tidak betul. Jadi bagi saya kita selama ini menolak semua dakwaan kaum Cina bahawa tidak berlakunya keadilan itu sebagai persepsi. Dan saya kira sudah sampai waktunya kita betul-betul melihat makna persepsi itu. Persepsi sebenarnya satu idea dan satu idea itu, satu opinion itu tidak boleh selalunya tidak betul. Prof, tapi dalam perlembagaan, dalam juga pembinaan negara bangsa kita, yang telah pun berjaya setakat ini, walau apapun kepincangannya, telah pun dilakukan berdasarkan apa yang mampu kita buat dan apa yang mampu kita persetujui. Dan kita mungkin boleh memilih untuk melihat gelas yang kosong atau gelas yang penuh. Tetapi dalam konteks ini kita melihat pada apa yang boleh kita samakan, apa yang boleh kita berkongsi contohnya. Dan tidakkah boleh lebih elok untuk kita memilih perspektif itu dalam cuba meneruskan kehidupan selepas PRU 13? Ya, saya bersetuju bahawa kita harus duduk semeja dan kita lihat balik. Maksudnya kita tidak boleh mengatakan itu persepsi orang Cina. Kita harus lihat satu persatu. Mungkin sesetengahnya persepsi lah, maksudnya tak betul. Tetapi barangkali sesetengahnya sesuatu yang real itu. Dan kita, saya kira harus lihat kembali. Terutamanya dalam kalangan orang-orang muda sekarang yang tidak mahu mengambil kira latar belakang sejarah kita. Itu pun satu hal. Jadi kita harus duduk semeja dan bercakap hal-hal yang selama ini kita sapu di bawah kapet lah, saya kira. Prof, sebelum saya lepaskan Prof untuk malam ini dan mungkin saya perlu pergi ke Adman dan melihat kajian dan sebagainya untuk meletakkan garapan fakta untuk diskusi mungkin di lain kali di sini. Soalan terakhir saya adalah bagaimana Prof melihat kepada konsep penyatuan nasional ataupun national reconciliation ini kerana kita tidak ada kumpulan yang homogenes sebenarnya. Walaupun kita bercakap tentang etnik Melayu ataupun etnik India ataupun etnik Cina, sub-etnik dan kumpulan-kumpulan berbeza dalam itu begitu berbeza sekali. Kita tahu ada istilah banana dan sebagainya dalam etnik Cina dan sebagainya. Jadi mungkin jika kita melampaui stereotip dan mengkhususkan kepada pemikiran yang lebih menjurus kepada kelompok-kelompok, maka kita boleh membelakangkan sedikit jurang yang luas itu. Ya, saya kira boleh. Yang pertama sekali melalui sistem pendidikan itu. Sudah tentu kita mahu sekolah satu aliran, tetapi itu tak akan terjadi kerana ditentang oleh masyarakat bukan Melayu. Tapi kita boleh memanfaatkan sistem pelbagai itu. Saya kira sekarang di kalangan kita ini, kita tidak ada perasaan percaya mempercayai di antara satu sama lain. Itu yang pertama. Itu kita harus atasi. Yang kedua, saya kira kita tidak ada ikatan nasionalisme Malaysia itu dalam diri kita semua. Yang ada hanyalah nasionalisme etnik masing-masing. Dan yang ketiga, saya kira yang paling penting ialah jati diri nasional yang serupa itu. Sekarang semua orang mempamerkan jati diri nasional, tetapi berbagai-bagai. Yang tak boleh berbahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan pun, itu pun mau ditonjolkan sebagai identiti nasional kita. Jadi saya kira kita harus duduk semeja melalui sistem pendidikan kita lah. Okey. Terima kasih banyak Prof, dan hakikat bahawa Prof berada di Institut Alam dan Tamadun Melayu itu juga membuktikan bahawa Prof melakukan apa yang Prof katakan. Kita akan terus membincangkan isu ini, Prof. Terima kasih untuk malam ini. Ya, sama-sama. Saya perlu pergi rehat yang pertama. Apabila kembali, kita akan cuba dapatkan pandangan orang sektor korporat pula, William Ng, Presiden Enterprise Asia, tentang perkara ini, kerana beliau juga seorang penulis yang cukup kritikal di media-media di Malaysia. Itu selepas ini. Terima kasih kerana anda masih menyaksikan Agenda Awani, dan saya ingin meneruskan perbincangan tentang melihat, menganalisis tentang dimensi etnik dan penyatuan nasional. Kerana kita tahu keputusan yang wujud terhadap pola pengundian PRU13 baru-baru ini telah membuka ruang pada diskusi yang begitu hangat tentang pola pengundian sesuatu etnik itu terhadap sesuatu parti ataupun pakatan ataupun perikatan yang dipilih. Tapi dalam konteks ini, ramai intelektual yang semakin keluar untuk menyuarakan pandangan mereka, dan mereka adalah subject matter experts ataupun pakar-pakar dalam bidang penyelidikan yang berkaitan dengan antropologi, berkaitan dengan pengundian, pilihan raya dan sebagainya. Dan mereka mengatakan bahawa mungkin dimensi etnik itu hanya satu, tetapi tidak cukup dan tidak lengkap untuk melihatkannya hanya secara stereotip pada suatu kaum, tapi melihat juga pecahan-pecahan lain yang membawa elemen dan pengaruh terhadap pengundian itu. Jadi ada dimensi kelas sosial, ada juga dimensi tentang pendidikan yang berbeza dan sebagainya. Oleh itu, saya ingin meminta izin untuk bicara bahasa Inggeris. I would like now to go online on the phone to William Ng, the President of Enterprise Asia, but he's also a great speaker and a great writer. So, William, are you online? Yes, I am. Yes, thank you so much. I guess you heard a bit of my intro. Yes. So I would like to maybe give a bit of background to you before I ask you the question, because you've written an article about the new reality, the new political reality after GE13 or General Election 13. So if I can ask you to take a leaf out of that article and link it to the question I'm asking you is, if that is the new political reality, how should and how must we look at national reconciliation now? I think if you look at the result of the election, it is very clear that as a country we have become even more polarized today than we were, say, a few years ago. In fact, earlier, I myself wasn't very sure if I should go on and do this interview, simply because supporters of both sides are so sure they're right that whatever you say that is remotely different from their script is considered treacherous. Yeah, but isn't that the reason that we should have the discussion so that the middle voice will come out and not just two partisan one? I agree. So which is why I say it is indeed very important that the new government that we have just sworn in on Monday reach out to those who didn't vote for them. But we must be careful that as we reach out to them, we must not allow that to be based on race, but based on issues that were raised during the elections. Okay. Yeah. You've gone around, you're very young, but you're the president already, and you've lead your own team, and you've even gone outside Malaysia to look at markets. From an industry perspective, because a lot of young voters that we're talking about, for the trend of voting for GE13, they are also professionals, executives like you. So how do you look, if I just segmentize it to that scope, how do you look at it? I think really, if you look at it, I don't think people actually voted on the basis of race or on the basis of social background. I think much of the anger that you saw on Sunday that resulted in almost a change of the government was the result of years of pent-up feelings with very little avenue to release them. For example, the global economy isn't doing as well as it should, so inflation kicks in and price become an issue. So people start questioning, where has all the money gone? So livelihood, I think, is a very, very important issue, not just for the Chinese community, but actually for the majority of Malaysians. William, I know you're busy, so I promise you that whenever you're free, you can come to be here in the studio live. Sure. But before I let you go, at the end of the day, if we put away our voters' hat and, me
as a journalist, you as a corporate leader, for example, and we go into our daily life, we don't feel this polarization because we treat everybody according to merit, according to whatever that they're supposed to be. Isn't that the fact that we're looking more and more rather than a very polarized reality every day? I think I would agree with you. But having said that, I think there's a lot of pent-up feeling. People don't speak it, they don't say it, but a lot of people have been holding on to this thought for many years, I think. Yes. I think that is what we are seeing today. Yeah. Okay, thank you so much, William. I promise you, if you have the time, you will be here with me live. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Saya terpaksa pergi rehat yang kedua apabila kita kembali. Mungkin dalam studio secara langsung, saya akan bersama dengan Tan Seng Kiat, pengurus penyelidikan daripada Merdeka Center untuk beliau meneliti secara lebih tepat kerana beliau memang melihat pada data-data pilihan raya sebelum, ketika dan selepas. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi menonton agenda awal ini. Kita masih membicarakan tentang dimensi etnik dan penyatuan nasional pasca PRU 13. Dan saya berterima kasih kerana saudara Tan Seng Kiat bergegas untuk datang dan beliau akhirnya tiba, pengurus penyelidikan Merdeka Center. Dan di awal ini pun nama Merdeka Center tidak asing lagi. Ibrahim Sofian Anda selalu lihat berada di Astro Awal ini. Cuma saya nak memberikan dimensi. Tadi dimensi intelektual dan pengkajian daripada UKM kita sudah dapat di blok pertama. Blok kedua saya ingin melihat secara realitinya. Di akar umbi terutamanya sektor korporat itu dan eksekutif, orang muda, bagaimana mereka melihatnya. Kini saudara Tan Seng Kiat mungkin boleh memberikan nilaian terhadap garapan data yang lebih berbanding kerana saya tidak melihatnya seperti saudara Seng Kiat melihatnya. Apa sebenarnya yang saudara Seng Kiat lihat pada keputusan pola pengundian PRU 13 dan bagaimana harus kita membacanya mengikut dimensi-dimensi berbeza? Okey, untuk sampai sekarang kita belum dapatkan semua data dari seluruh negara, tapi mengikut data yang kami sudah dapat sampai sekarang, kita boleh dapat dia ada beberapa perkara. Yang pertama tu tentang perkara pengundian mengikut etnik, tapi selain itu pun kita pun nampak satu pengundian mengikut urban dengan rural, bandar dengan luar bandar. Di mana kalau bukan ada perbezaan di antara bandar dan luar bandar, kelusi-kelusi macam dekat Selangor, di Lembah Kelang atau di Pasir Gudang ke JB, di mana walaupun BN menang tapi majoriti itu kurang dengan dahsyat. Dari 20,000 BN majoriti jadi 3,700 dan sebagainya. So boleh nampak ini pengundiannya lebih kepada kelas. Di mana pengundi yang bekerja di sektor swasta, dia lebih, walaupun Melayu, Cina ke India, dia lebih berani membuat dan ada beza Kuala Putih, Kuala Biru dan sebagainya. Kuala Putih, Kuala Biru tak ada beza. Yang kepentingan tu yang ketara tu kita nampak dari bandar dan luar bandar. Bandar dan luar bandar. Sebab yang kerja dengan swasta, yang pegang dalam sektor pertanian, di mana macam Felda ke pekebun kerja, di mana dia bergantung banyak kepada subsidi kerajaan. So dia lebih kurang yakin kepada pihak tertentu seperti parti berbangkang. Tapi untuk yang kerja sektor swasta, dia kurang dependent terhadap bantuan dari kerajaan, di mana dia lebih berani. Lepas tu mungkin dia pun kehidupan pun terdesak, di mana gaji tidak, kos sara hidup, gajinya tidak berkembang sejak 10 tahun yang lepas dan sebagainya. Tapi daripada pola itu, saudara Seng Kiat, mungkin kita boleh juga cuba baca dalam dimensi-dimensi lain. Macam saya boleh lihat bahawa kerana saya orang komunikasi, apa beza bandar dengan luar bandar? Satunya adalah akses komunikasi. Ya, betul. Penebusan jalur lebar, telefon mudah alih pintar dan pelbagai lagi. Pandangan Seng Kiat. Okey, tentang sumber maklumat memang penting sebab yang penduduk yang duduk di bandar banyak dia ada internet atau smartphone, di mana dia banyak guna internet, social media seperti Facebook dan sebagainya untuk dapatkan informasi, berbanding dengan pengundi di luar bandar, di mana dia lebih
bergantung kepada TV dengan surat khabar, arus bertanah. Dibanding dengan di bandar di mana dia dapat sumber maklumat alternatif seperti Suara Keadilan ke, Harakah ke, atau majalah-majalah yang berasaskan alternatif dibanding dengan luar bandar di mana sumber maklumat macam mono sikit. Saya masih ingat lagi ketika kerana di agenda awal ni juga kita membincangkan pilihan raya negara luar pun, bukan hanya negara Malaysia. Dan ketika saya melihat kepada cubaan parti konservatif di UK untuk mendapatkan kembali banyak undi, mereka mengumpul sejak 3-4 tahun sebelum pilihan raya muka-muka baru yang muda dan mereka melihat petakannya kepada profil urbanisasi dan sebagainya, tetapi ramai yang tewas kerana itu bukannya satu faktor, ada pelbagai lagi faktor lain yang menyebabkan orang akan mengundi. Dan mungkin dalam hal ini, mungkin segala data dan pemetaan data yang kita ada tidak hanya boleh dilihat pada karakter pengundi, tetapi padanan karakter pengundi itu atau watak pengundi itu dengan strategi-strategi yang diambil pakai oleh dua pihak berbeza ni. Kerana sekarang kita lebih melihat kepada kaedah dua parti yang tersusun. Jadi padanan watak, kehendak dan cara pemikiran pengundi dengan keberkesanan strategi kedua-dua belah yang digunakan. Pandangan tentang perkara itu. Amat bersetuju. Selain tapi watak ke calon yang ditampilkan, selain itu kita pun kena fahami sistem politik Malaysia di mana dia ada parlimen sistem di mana dia first past the post, di mana dia ada satu kawasan yang kecil di mana dia akan pilih siapa yang dapat undi paling banyak. So, contoh di luar kerusi di luar bandar macam dekat Mersing, di mana dia memerlukan seorang wakil rakyat yang lebih kepada menurun padang, di mana selalu boleh dilihat oleh penduduk ke pengundi di tempatan untuk menyalurkan bantuan, di mana di tepi kawasan macam PJ, di mana tempat yang banyak urbanisasi ada di Shah Alam, di mana permintaan kepada wakil calon tu lain, mungkin lebih aspek ahli parlimen dia, ada ahli Dewan Undang-Undangnya buat dasar polisi di Dewan, bukan buat menyalurkan bantuan kebajikan dan sebagainya. Dalam konteks itu, mungkin kajian data yang lebih berunsurkan sumber kualitatif, kumpulan kecil perbincangan, kumpulan kecil focus group dan sebagainya, kerana kalau kita nak bercakap tentang penyatuan nasional or national reconciliation, kita akhirnya bercakap bukan saja tentang aktor politik tetapi juga pengundi dan masyarakat itu sendiri. Kerana sekarang dia telah melampaui hanya orang yang layak mengundi, kerana diskusi tentang impak atau kesan PL13 ini oleh semua. Pandangan singkat tentang memang itu. Sebab bila kita bincang tentang reconciliation dan sebagainya, yang benda ni sepatutnya dua hala, two way communication. Satu boleh cadang dan selalu satu pihak lagi dia kena bagi apakah syarat-syarat ke skop yang patut di dalam pelan-pelan ni, sebelum baru kita boleh berbincang tentang apakah yang sepatutnya dibuat untuk menjatuhkan balikkan masyarakat Malaysia ni. Okey. Terima kasih banyak saudara singkat. Malam ni saya pinjamnya sekejap saja. Saya janji nanti di episod lagi kita bagi dia setengah jam penuh satu episod, kerana belum habis lagi kan semua data-data ini dilihat dan kita perlu melihat data itu kerana ia sudah pun dilihat pada hanya satu aspek. Kita nak lihat pelbagai lagi aspek. Dan terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada Astro Awani sama ada melalui Facebook, Twitter ataupun terus layari siaran langsung dalam talian kita di astroawani.com. Sekian, selamat malam dan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much. Thank you. So sorry for the rush.